Soal. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ahlul 'uqdatam min lisani wala hawla wala quwwata. Qala mu'allif sallallahu sirra walakin iza arada an yuwassilaka ilaihi satara wasfaka wasbih satara wasfaka biwasbih wa ghatta na'taka bina'tih. Situ. Dulu dikata lau annaka la tasilu ilaihi. Dulu dikata lau annaka, sekiranya ada bahawa engkau la tasilu ilaihi, tak sampai kepada Ta'ala, illa ba'dal fana'i masawika, melainkan selepas betul-betul lenyap segala dosa kamu, tak ada terus. Wa mahwi da'awika, dan tak ada dakwa langsung. Jawab dia, lam tasil ilaihi abadan, nasa engkau tak akan sampai Tuhan bila-bila. Nak sampai Tuhan kena bersih betul-betul. Kalau tidak tak sampai, seorang tak boleh sampai. Sebab yang bersih betul adalah Nabi dan Rasul ni. Itu maksudnya. Jadi kalau Tuhan nak sampaikan apa? Ni, tengok awal ni. Kalau dia nak sampaikan walakin, sebaliknya kalau dia nak sampaikan iza arada an yuwassilaka, dia nak menyampaikan kamu kepada dia, mana sampai makrifat sebenar. Jawab dia, satara wasfaka biwasbih, dan saya dia tutup wasaf engkau dengan wasaf dia. Mana Tuhan tutup WhatsApp kita dengan WhatsApp dia. Bukan WhatsApp yang tuan main tu, WhatsApp tu lain. Kau pakai WhatsApp dia, kau pakai WhatsApp aku itu kan. Itu masuk longkang. Mana sifat waspun tu, mana sifat. Tuhan tutup satara waspak, dia tutup sifat kita dengan sifat dia. Bagaimana dipadamkan pandangan kalbi kita pada kodrat kita, dia nak terus dibuka mandang kodrat dia. Dia tutup ilmu kita, dia nampak bukakan ilmu dia yang maha hebat. Dia tutup sifat kita dengan memandang sifat dia, akhir dia tutup wujud kita dengan wujud dia. Baru dia akan sampai. Itu maknanya dia. Sebab kalau nak harap kita sampai, sehingga maknanya fana'i masawik, terhapus semua dosa kamu, bersih betul. Wa mahwi da'awi, langsung tak ada dakwa. Jawab dia, lam tasil ilaihi abadan. Tak ada seorang boleh sampai Tuhan sampai bila-bila. Tapi bila Tuhan nak sampaikan, dia lakukan ni. Walakin iza arada an yusilka ilaik, kalau dia nak sampaikan kita pada dia, sampai mana makrifat yang sebenar, masuk dalam makamul ihsan, yang dalam dia ada murakabah dan musyahadah tu. Itu mana sampai ke Tuhan. Jawab dia apa? Satara wasfak. Tuhan akan tutup sifat kita dengan apa? Wasbih, dengan sifat dia. Wa ghatta na'tak bina'tih. Tengok uraian dia. Dan tetapi apabila dikenaki Allah Ta'ala menyampaikan akan dikau kepadanya, dan saya ditutupnya sifatmu. Ditutupnya akan sifatmu yang jahat dengan sifatnya yang baik. Dan ditudunginya naatmu, yang fana dengan naatmu, yang dengan naatnya, bukan naatmu tu. Yang pertama naatmu betul, yang kedua tu dengan naatnya, dengan sifatnya yang baka. Kerana bila terpandang saja kemuliaan Allah Ta'ala, maka terhapuslah pandangan pada makhluk. Akhirnya kita baru dibuka. Walhasil pusing ke mana pun apa, mesti lenyap dulu. Kalau tak fana, dia boleh sampai tuan. Dia dua je, fana satu dia boleh sampai. Kalau tak fana, dia benak lagi. Itu juga. Siapa yang tak fana kan makhluk, dia benak lagi. Apa tak benar dia pun dengan makhluk besar mana, apa dia makhluk kan? Orang yang mandang makhluk ni orang khayal lagi.
khayalat. Ya, sebab apa dia khayal? Enggak benar. Berarti tak apa riayah. Ya, orang dapat riayah dia akan lepas daripada khayalat. Birriayah mahfuzun anil khatarat wal ghafalat. Dengan ada riayah pemeliharaan Allah Ta'ala, dia terpelihara daripada ghafalat, daripada kelalaian, daripada khayalan, wal ghafalat, ya, dan kealfaan. Mana dia mesti ada tu 3 tu: hidayah, inayah, riayah. Hidayah dia pelihara daripada iman, daripada kufur dan syirik. Dengan ada inayah, dia terpelihara daripada dosa besar dan dosa kecil. Dengan ada riayah, dia terpelihara daripada kelalaian. Tiap nafas dia dengan Tuhannya, ya, dia berjalan sentiasa dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil riayah. Minta 3. Bangun malam-malam minta, ya Allah, berilah hamba ini petunjukmu, penolonganmu, dan pemeliharaanmu. Riayah itu mana? Pemeliharaan. Bila kalbi dia dipelihara dia akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu sampai semua dengan dia dan bukan dengan kita. Buat ibadat jangan nampak kita. Jangan syirikkan Tuhan dengan ibadat kamu, maksudnya. Ya, syirik apa ni? Syirik khafi, bukan syirik jali. Syirik jali itu kapi terus. Ni syirik khafi terhijab. Bila ada syirik khafi, dia terhijab kalbi dia daripada mendaki makrifat akan Allah Ta'ala. Wah, dia kata fakullu na'tin min nu'utik, tiap-tiap sifat daripada sifat engkau, awasfin min awsafik, atau satu sifat daripada sifat engkau, iza akbalal haq, bila berhadap oleh al-haq alaika, mana Tuhan tawajuh kat kalbi dia dengan nur dia, bimukabalatihi min asma'ih, daripada nur asma' dia, wa sifati, dan nur sifat dia, talashi, lenyap, hapus. Jawab dia, hapus. Talashi kulla wujudika, lenyap habis wujud engkau dalam wujudnya, ya, faghayyab, ya, faghayyabaka, maka Tuhan menggaibkan engkau, an syuhudika bi syuhudih, daripada kamu perasan engkau ditutup, engkau perasan dia pula. Keperasaan pada diri engkau tertutup, maka dibuka perasan dengan dia. Apa dan balik makrifat. Itu dia punca makrifat ni. Mana dengan apa tuan? Dengan pertolongan dia, faghayyabak, dia yang melenyapkan, an syuhudika, di mana kau memandang pada diri kau, Tuhan lenyapkan tu. Tu bantuan daripada nur yang sampai. Lepas tu kena banyak zikir. Dia tak boleh pusing tak? Zikir dengan khudur betul, dengan syarat-syarat dan ada adab yang telah disusun oleh arifin billah. InsyaAllah dia cepat terbukaan. Habis ni. Maka tiap-tiap naat daripada segala naatmu, atau sifat daripada sifatmu, apabila dihadapkan, ini ada untuk pulau mana dia terjemah habis lagi dah ni satu-satu. Sedikit dia ambil ni, kitab ni mantap ni. Kalau hikam banyak, berpuluh-puluh syarah hikam. Ni hikam Syekh Zarruq, hikam Syekh Zarruq banyak dia ambil ni. Boleh kata 90% untuk pulau mana sambil terjemah satu-satu dari sini. Ni terjemah satu ni. Maka tiap-tiap naat dia kata, ya, dia kata kullu na'tin min na'tika aw wasfin min awsafik iza akmalal haq alaika bi muqabalihi min asma'i wa sifati talasyak. Ini tiap-tiap naat mensifat kamu atau sifatmu tadi, segala sifatmu apabila dihadapkan, itu makna muqabalah. Iza akmalal haq, bila dihadapkan oleh Allah Ta'ala atasnya, dengan apa? Berbetulan daripada segala isimnya, asma' dia dan segala sifatnya, nasaya hapuslah. Talasyah, padam habis. Padam tak apa makna kan? Panak lah kan? Hapus, lenyap, lebur, ya. Mana lebur, hapus wujudmu dalam wujudnya, ya. Jangan silap faham ni kan? Mana kita masuk dalam Tuhan, kita ke Tuhan, ni dah habis jawab. Jadi kapi menongging. Mana wujud kita dalam wujudnya, makna apa? Wujud kita hilang dalam memandang wujud dia, itu maksudnya. Maka diraibkan, dilenyapkan engkau daripada syuhud engkau. Faham tak ibarat tu? Diraibkan, makna apa raib? Ghayyabaka, meraib Allah Ta'ala akan engkau. Mana kerja apa tu? Dia yang melenyapkan.
Bukan kita duk pusing-pusing, oh aku zikir aku padam, jangan mengarut dengan dia zikir-zikir dia rasa dia, lagi rasa dia kau belum lenyap, sampai tak ada rasa kita hilang dia je. Itu makna Tuhan meraibkan engkau daripada syuhud engkau dengan syuhudnya. Daripada kita terasa kita aku dah tak ada, lenyap terus, jangan nampak dia je, baru dibuka. Selagi kita nampak kita lagi beramal, kita hebat, kita pandai, kita cerdik, kita warak, kita alim, tawakal tu masuk longkang. Masuk longkang lagi. Lepas tu hijab paling besar, ru'yatun nafs, memandang akan diri kau. Pada saya tak ada dalam sufi, tak ada, dia je dan ana tak main. Dia punya ananiyah, keakuan, ini aku, tak ada. Kalau aku selamat tinggal, orang panggil sayunara. Selamat tinggal lagi, tak ada masuk, tak masuk lain makrifat, tak akan masuk sampai mati, tak akan jumpa kan. Tak ada dia, aku tak ada, dia je kan. Huwallah. Lepas sikit huwallah. Hu tapi wasal lah. Hu wasal, huwallah. Yang hu Allah. Itu tak kena jaga bacaan, kena sambung wasal. Huwallah. Allah Karim. Maka barang siapa dihadapkan dengan isim jalalah, barang siapa Tuhan hadapkan, mana Tuhan bukakan kalbi dia menghadap kepada isim jalah, paman qubila bismil jalalah gharika fil bahril infirat. Terang barang siapa dihapuskan, mana dihadapkan dengan isim jalalah. Ada tu apa panggil tuan? Tawajuh tu lah. Itu pentingnya tawajuh. Tawajuh makna apa? Menghadapkan kalbi. Bila kalbi tepat dia menghadap hadrat Tuhan, Tuhan bukakan, jawab dia apa tu? Nasaya karamlah ia. Confirm tu. Bagaimana kalau hati kita tak karam lagi, masih nampak lagi, orang nampak kita lagi, bagaimana dia belum masuk? Dia belum betul-betul muqabalah dengan ismul jalalah. Sebab tu kalau dia tajalikan isim jalal dia, nasaya, jawab dia karamlah. Itu makna kata tenggelamlah dia. Iaitu gharikah fil bahril infirat, dikaram dalam laut infirat. Faham laut infirat? Ketunggalan yang ditasyabuhkan dengan laut. Pada pihak apa? Luas. Laut kita ingat luas kan, luas marifat dia. Bila dia apa? Dikaramkan diri dia, dia lenyapkan memandang diri dia. Sebab nak lenyap, dia kena nampak benda besar. Sebab pusing balik ke mana, zikir penting. Tapi zikir dengan hudur, betul-betul memahami. Betul tembak tu, sekeping lalai yang ditinggal. Jawab dia, nasaya karamlah ia dalam laut infirat dengan hak kita ala atasnya, nikmat tafridil haq. Masya Allah, dahsyat tuan-tuan. Bawa masuk lain ni tuan-tuan, rohani dia tak ada sini ni, dah sab ke atas. Muta'alak rohani dia dah pergi alamil malakut jabarut. Kalau dia asyik tu maknanya dia dah pergi, sama dia sedar tak sedar. Kalau dia tak dapat asyik ni, masih tertambat. Dia tak akan dapat keasyikan, kalbi dia tak apa berjalan. Bila ditambat, mana ditambat kalbi dengan yang reka dengan dunia dan katak bertumpung mungkin. Orang yang tak lepas alam malakut ni, wali-wali pandang macam katak bertumpung. Orang ni kau kenal dunia alam mulki tak habis-habis. Sebab kena tarik kau ke atas. Dia kena zikir, kita dapat benda, kita perasan. Kita tengah zikir, dia lenyap kan, masuk tu, dia masuk tu. Mutalak kalbi dia pergi sana, tak nampak ni. Kadang dia juga terbagi orang pun tak perasan. Tu maknanya tengah dia masuk, dia buka sikit untuk dia. Kalau dia sedar, dia tak nampak dia kan. Kalau dia sedar, dia malu kat orang. Orang tengok apa, orang tengok. Itu masih dia sedar kat orang. Dia tak sedar, kawan sam, habis lah, gantak lah orang aku dengan dia. Itu dia masuk. Jasa dia kat sini kan, teman tangkapan roh dia tadi. Nah, saya hapuslah wujudmu dalam wujudnya dan raibkan mana tadi? Dan bernikmat tadi dengan nikmat tafrid al-haq, tafridul haq, mana menunggalkan akan dia je. Dia masuk dalam menunggal, kekal dia tunggal dengan Tuhannya. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Yang paling besar ni nikmat
tafridul haq hatta yabqa lil haqqi bil haqq. Allah, ni lagi tinggi kan. Berarti Sayyidina Ahmad Idris punya amalan sahur tengok. Dahsyat doa ni sama. Maka tiada tinggal baginya khabar dan tiada asar. Ya, mana tidak lagi dipandang pada hak, abar luar dan asar kesan nampak. Dia terus pada apa? Muasir. Itu maksud dia. Ya, hati dia terus kepada muasir. Siapa muasir? Allah Ta'ala. Maka kita faham ya baqalahu khabarun wala anil wujud, ya, al mukhbar. Allah. Maka barang siapa dihadapkan dengan isimnya Ar-Rahman pula, ya, man qubila bismihi Ar-Rahman, jawab dia ta'allaqa biwujudir rahmaniyah, ya. Barang siapa dihadapkan dengan isim nama dia Rahman, nasaya ta'alluq, arti ta'alluq kan, ia pada wujud rahmaniyah. Ketika dia ta'alluq kalbi daripada wujudur rahmaniyah, mana dia tak keluar daripada alam mulki kan. Itu maksud dia keluar. Bukan nak tunggu badan dia terbang kan. Yang tempat ta'alluq tu, muta'alaq dia tu. Tengok dia kata tu. Ya, faham ibarat dia tu. Bila berta'alluq dia kata, ya. Tu. Dia kata apa? Ta'allaqa biwujudir rahmaniyah. Maka patara fikruhu anil awalim al-hissiyah ukufan ma'a syukri ni'amih al-ibtidaiyah. Dan berlakulah fikirnya, ya, jadilah dia punya fikiran tadi daripada segala alam yang hissiyah, padahal berdiri serta syukur daripada segala nikmatnya yang abadiyah. Nikmatnya apa? Al-ibtidaiyah, bukan abadiyah ni. Dalam Arab ni ibtidaiyah. Ada kena tengok ni dalam. Kenapa silap cetak dengan silap pengarang. Dalam ni tu ulama ni ambil satu sudi. Nikmat dia apa? Al-ibtidaiyah, bukan abadiyah. Kerana nikmat ibtida, permulaan. Ya, semua daripada dia. Kemudian, dan barang siapa dihadapkan dengan isim rahim pula, wa man qubila bismihi, ya, Ar-Rahim. Dihadapkan dia dengan nama dia pula Ar-Rahim. Sebab satu-satu tadi dia buka satu isim, satu nama, satu nama. Dia karam. Bila dia karam tu dia panggil lawan dan istighraq dia dengan Allah Ta'ala. Itu panggil tajalli, panggil pembukaan, ya. Daripada pembukaan berlaku tajalli, terbuka, baru dia karam. Kalau dia tak terbuka, dia tak karam kan. Terbuka, dia nampak. Dia nampak sak tenggelam, ya, tenggelam pandangan makhluk kepada dia. Terus masih tempat dia berazat. Allah. Dan barang siapa dihadapkan pula, apa makna hadap? Ditawajuhkan qalbi dia oleh Ta'ala. Tuhan dihadapkan, ya, kubilah mana dengan isimnya Rahim, nasaya tamakkun, mana mantaplah ia dalam babut ta'alluq, ya. Kalau dibuka di isim Rahim, Tuhan yang pengasih, penyayang kan, ya, dibuka terasa tu. Jawab dia apa? Tamakkana, tamakun dah dia pi babit ta'alluq bihi, dimasuk dalam bab ta'alluq dengan Allah Ta'ala, rindu dia, ya, babut tamalluq dengan Allah Ta'ala, ta'alluq dengan Tuhan hatta lam yu'arrij an hawaiji, sehingga tiada mendatangkan atas segala hajatnya daripada lainnya. Mana hajat dia tak ada dengan Tuhan, ya. Tu sampai terlatah mulut dia, la a'rifu illahu, ya, tak aku kenal melainkan dia, ya. Dan demikianlah hingga kepada akhir segala asma. Ini yang dikatakan barang siapa memelihara, menghafal Asmaul Husna, syurga bagi dia. Ni hafal je ni. Bukan hafal je tu yang Yahudi Israel dia apa Yahudi. Ya. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal hayy, tanpa habis apa kan. Itu budak boleh hafal. Hafal mana apa? Hafiz. Mana pelihara. Pelihara apa makna? Menjaga akan maksud tiap-tiap isim. Ni tiap-tiap isim dia jaga. Dia tajali isim Rahman, dia tajali isim Qahar dan sebagainya satu. Menasabah lah dia karam. Bila karam dengan Ta'ala apa? Surga lah tempat dia dan, ya. Orang masuk makam syahid batin, syuhada batin. Mana syuhud dipanggil syuhada batin. Yang mati medan tu syuhada zahir.
Kalau syuhada zahir masuk bighairi hisab, syuhada batin je lagi mulia kan. Ya, tu Tuan Guru saya cakap macam itulah. Bukan saya cakap, Tuan Guru cakap. Saya baca je hikayat. Habis. Dan barang siapa dihadapkan pada dengan isimnya habis dan sungguhnya, maka sesungguhnya dikatakan segala asma Allah Ta'ala tu dan sekaliannya bagi ta'alluq dan melainkan isim jalalah, maka bahawasanya ia bagi ta'alluq, maka ketahui olehmu bahawa demikian itu dan kira-kirakan olehmu akan dia, ya, dan tuntut olehmu akan kurnia daripada Ta'ala dalamnya ilmu dan amal. Kita minta supaya Ta'ala buka semua tu lah. Allah. Maka ketahui ilmu dan ta'amal, mana ambil perhati betul-betul, ya. Dan watlub, tuntut olehmu akan kurnia dia tadi dengan fat, dengan pembukaan daripada Ta'ala, iaitulah padanya ilman wa amalan wa halan, ilmu dan amal dan hal. Sama tu. Maka tiada jalan, dia kata, fala tariqa ila tahqiq zalika illa fathul fattah al-alim. Tidak tahqiq kawan, tak ada jalan untuk tahqiq demikian tu, melainkan pembukaan daripada al-fattah Ta'ala yang maha membuka. Tiada jalan kepada tahqiq demikian melainkan dengan terbuka kurnia. Maka apabila telah terbuka bagimu daripadanya kurnia, maka mudahlah atasmu jalan dan ditunjukkan engkau maka maka yang tahqiq dia ketiga itu baru dia kata apa, bawassalaka ilaihi bima minhu ilaika, ya, Tuhan sampaikan usul dia, ya, kepadanya dengan barang minhu daripada Ta'ala, ilaika kepada engkau, bukan daripada kita kan, ya, semua futuhat daripada dia. Habis, maka disampaikan, ya, engkau kepadanya dengan sesuatu yang daripadanya kepadamu, daripada fadlinya, fadl dia dan ihsannya, tiada dengan sesuatu daripadamu. Apa saja kita dapat waridat ke apa, jangan sekali kita gerak daripada, wah ni aku rajin zikir, ni aku zikir banyak dapat dia. Jangan zikir banyak buat, itu hak kita buat, kemudian padamkan yang pandang, dan bahkan kita pandang semua gerak dari dia. Kita berzikir tu kita rasa ini gerak dari dia, hidayat daripada dia, dia yang tentukan, dia yang gerak. Jangan pandang kita, tidak ada wujud kita dalam makrifat dengan Tuhan. Selagi kita pandang wujud kita, aku pun rosak. Tu jalan ni kena bersih, jalan ni kena bersih. Lagi ada akuan tak, tak bau lagi, ya. Jalan ni bukan dengan ilmu saja, dengan praktikal, riadah wal mujahadah, baru dia bagi. Dan dapat tu dengan dikudli fadli wa ihsan, tiada dengan sesuatu daripadamu. Di sini banyak kita terhijab. Musim kemarau kan, dia bersemayang isqa, lepas semayang hujan pun turun, dia pun seronok, berkat ini kita semayang. Kau doa kemudian hujan tu turun dari azal dah ada dah. Kita semayang hajat, dapat hajat tu dapat azali dah siap. Bukan baru kau semayang baru Tuhan nak ijaz. Maksudnya Tuhan bukan ikut engkau ikut Tuhan. Itu maksudnya. Yang kita kata, wah ni kita semayang banyak kena ni, kan, lebay kena ni, lebay tergantung ni. Ya, waktu buat perasan, wah hebat, ya anak tadi semayang khusyuk saya, lepas tu dapat lagi habis lingkup semua tu. Tu lebay terlokup dia panggil. Ya, lebay terlokup. Jangan pandang kita dalam jalan ni, pandang gerak dia semua kan. Matikan semua dari mutu qabla antam mutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati, baru boleh sampai. Orang nak tengok Tuhan di akhirat kena mati dulu kan. Begitu ke dunia, dia nak tengok Tuhan atas dunia kena mati dulu. Tapi mati itu mati hissi, ni mati maknawi. Sebab marifat sini, marifat maknawi sini, bukan tengok sini, tengok dengan makna syuhud, ya, inkisar, terbuka kalbi dia dengan zauq rasa, bukan ta'akul. Ta'akul lain kan, kita kena beza. Ta'akul tu usuluddin tu, kita guna akal, fikir boleh nampak, boleh isbat. Ini dengan zauq, bila zauq dia rasa kan, ya, akhwal ni tadi terbuka satu-satu.
Itu penting dalam suluk tu, benda dia buat kita godak dalam suluk tu, terbuka dan terbit mana tadi dalam khabar tersebut, dalam khabar sabda Rasulullah SAW, bermula bala dan hawa dan syahwat digaulkan dengan tanah Adam. Allah tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bala wal hawa wasyahwah ma'junatun bitinil Adam. Jadi hawa nafsu, syahwat, ma'junun, digaul. Tu ma'jun. Orang Melayu pakai ma'jun tu benda usuk gigi panggil ma'jun, buat gigi. Di mana benda yang sudah apa? Di satu digaulkan, dipanggil ma'junah. Digaul dengan apa? Tinil Adam, dengan tanah Nabi Adam. Jadi dalam maknanya benda tu jadi sebati. Bila insan tu benda dia ada sebati dengan jasad luar tu, nafsu, bala pun ada, syahwat ada, nafsu ada, tu kena prepare, kita nak kena prepare benda tu, Baru kata maka nafi jibillatil la yumkinu naqlu. Jadi kita dia tak boleh nakal, melainkan lakin Allah yamunnu ala man yasha bisatrih min ibadihi. Agar gitu fayuksihi hullatan min fadlih. Allah karim. Dahsyat ni tapisan sufi dan ni sebab dia kata pakar rohani dia panggil arifina billah. Orang yang arif dengan Tuhan. Tengok ni urai satu-satu, tak ternampak gitu tuan-tuan ni. Allah. Maka disampaikan akan engkau tadi kepadanya dengan satu daripadanya fadli dan ihsan dia, dengan tiada satu daripadamu, daripada amal dan hal. Dan tersebut dalam hadis tadi bahawa bala, hawa, syahwat itu digaul, baca digaul, bukan dikaul, tu ma'junah, digaulkan dengan tanah Adam. Dan barang yang ada dalam tabiatnya tiadalah boleh berpindah. Barang yang ada dalam tabiat, makana fi jibillah, la yumkinu naqluhu, dia tak boleh nak pindah tu. Mana dia sebati, cuma kita nak ejaz ni. Dan tetapi Allah Ta'ala jualah yang mengurniai dengan menutupi dia atas maknanya orang yang dikendaki, tetapi Allah Ta'ala bantu. Sebab dia dikata kalau sekiranya, ingat tadi lau annaka la tasil ilaihi illa ba'dal fana'i masawik wa mahwi da'awi, jawab dia apa? Lam tasil ilaihi abadan. Kalau sekiranya engkau tak sampai kepada Tuhan melainkan dengan apa? Bersih betul, fana, segala kesalahan kamu hilang, bersih betul, tak ada dosa langsung. Jawab dia sampai bila muka tak sampai. Yang tak bersih, tak ada kotor, Rasul dengan Nabi. Rasul dengan Nabi kan. Itu sebab kadang-kadang kalau ada guru-guru kita tersilap, jangan kita terpanjat. Guru saya ni tersilap buat silap. Guru engkau bukan maksum. Kau tunjukkan aku guru kalau dia maksum, aku nak tengok muka dia. Yang mana ada kan? Sebab guru paling tinggi pun dia mahfuz. Mahfuz tu pun dia dah ada. Sebab dia panggil mahfuz, tak ada maksum. Maksum tak kena dosa terus. Kalau macam sahabat tu mahfuz, bermakna apa? Dia ada dosa tapi dosa dia macam tak dosa. Dia kena cepat dibasuh, dia kena cepat dibasuh. Tu dia. Kemudian dalam kita dengan berguru pula, adab kita kena jaga. Sebab tu dalam Iqazul Imam dia kata khata'u syekh khairun min apa? Min sawabil murid. Khata' syekh khair, kesilapan syekh mursyid itu lebih baik daripada betul murid. Kalau kita dengar pening balik kita. Dah panggil khata' pula baik. Dia silap syekh, apa? Dia sudut mana maksud itu? Syekh bila tersilap, dia cepat pusing kan? Dia cepat pusing. Sebab arif billah, dia terkena cepat dia pusing. Dia dah pusing, dah menghadap ke Tuhan. Yang kita pula ni buat nampak baik tapi dalam keladak, dengan riak, wujud semua tapi tak ada nilai ke Tuhan. Itu jaga tu. Sebab zahir nampak cantik tapi dalam rosak. Sebab tu ada kala maksiatun tapi aurasat zullan wan kisar khairun minat ta'a aurasat istikbarah. Orang ni buat maksiat, tapi maksiat dia buat ni, lepas daripada maksiat dia rasa hina diri dia taubat, lebih baik orang ni daripada orang buat maksiat lepas tu bawa takabur.
Dia buat taat, pamer hebat, tapi rasa dia, aku hebat, aku lah lebay, aku lah handal, aku tu besar. Habis dah, bom masuk longkang kan. Jaga tu. Sebab ni benda-benda rumit. Sebab sufi main jalan, Masya Allah, dia kaji dan dia bukan dengan kajian, dia praktikal, dia rasa benda, dia nampak satu-satu tuan buka kan. Tengok sini. Pada kata kalau ni yang dikatakan tadi apa, maka nabi jibillati la yumkinun naqlu, dia tak boleh nak nakal. Dan sebab tu sifat yang digaulkan, Nabi kata, Rasulullah kata digaulkan, bala hawa syahwat ma'junatun bitinil adam, digaulkan. Bila gaul dia tak ada pusing, cuma bila nak dapat Tuhan bantu dia. Ya munnu ya ala ma yasha bisatri, tutup. Sebab dia kata satara dia, ya, walakin idza arada liwasilika satara wasbab biwasbi, ya, wa ghatta naqta min atif. Faham ni? Faham? Kata bang dia faham ni. Dan dikenaki daripada hamba ni itu, maka demikian itu perpakaian, ya, ia telah daripada fadlinya dan tolongnya. Semua fadlillah, kurniaan dia. Dan dia kurnia dan ditarik, perompak menjadi wali kan. Kalau dia tergajang, dia sumban kata, wali pun boleh kapi. Semua dia tunjuk. Bal'am ba'urau kan jalan kan, boleh terbang atas udara. Kan dia anak murid boleh terbang. Tuan-tuan kau panggil naik tingkat terkejut, berdebu jalan ke busuk itu. Dan terbang. Boom, jatuh, kapi. Tapi kalau dia nak terik, tukang sihir Fir'aun tu dah cadang nak jatuh ke Nabi Musa, dia sentap habis sama iman. Pagi dia berlawan, petang syahid tu dia dapat. Itu sebab kerja dia. Ar-Rafi' nama dia, diangkat. Al-Muzid pun nama dia juga, dia tukang hina kan. Sebab kita jangan sedap dengan beramal. Orang sufi lagi banyak beramal, dia lagi takut, bukan sedap kan. Ya, kita macam pandang pokok dan naik 80 kaki, jangan sedap. Ya, kita bersorak lepas tangan, berdesuk dia tu. Dia silap kepala terbenam ke bawah, dia buat dia qalu inna. Kalau jatuh 2-3 kaki boleh urut lagi sebenarnya. Kalau 80 macam. Lepas tu lagi naik tinggi, lagi kena kuat pegang, lagi kena ground, lagi kena berhati-hati. Itu maksudnya. Dan berhati yang paling selamat dia apa? Raibkan pandangan diri kamu, baru selamat. Lagi terpandang diri kita habis kan. Ya. Dalam hati kita kalau ada kena dia, supaya kita masyhur dia, supaya orang kenal kita je, supaya kita dibesar, habis pom putus jalan. Takkan sampai orang tu. Ya. Sebab minta pertolongan dengan Allah, merendahkan diri akan dibantu. Ya, itu kaedah dia. Kemudian dia kata Sayyidi Abul Hasan Al-Syazili, guru bagi Sayyidi Ahmad bin Idris ni, Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu, tiada sampai engkau kepadanya, mana kau tidak usul ila Allah dan serta musyahwah, daripada segala syahwat. Mana selagi syahwat kita ada, memang tak layak sampai, kotor. Tapi bila nak sampai, Tuhan terik. Itu dia, Tuhan padamkan. Ya. Atau tadbir, kita mandang kita, nampak kita, daripada segala tadbirmu, atau ikhtiarmu, daripada segala ikhtiarmu, kamu tak akan sampai. Maka jikalau ya tiada disucikan Allah, mana itu Allah Ta'ala tarik tadi. Ya, itu dia kata apa tadi? Satara wasbak biwasbih. Dia tu makna dia tutup asaf kita, dia palingkan kita ngadap dia, baru dia boleh sampai. Maka jikalau tiada disunyikan Allah Ta'ala akan hamba daripada demikian itu, kalau Tuhan tak sucikan, ya, nasaya tiada sampai ia kepadanya selama-lamanya. Allah, ya. Itu sebab doa Sayyidi Ibrahim Ar-Rasyidi ni dalam mana dia? Allahumma ja'alni minal muradin, ya, jadikan aku ni orang engkau tarik. Murad kepada jazbah, tarik ni. Dia Tuhan tarik aja, pum, dapat. Ya. Karena kita minta apa? Tarikan daripada Allah Ta'ala. Injizab dia berlaku je, insya-Allah. Dan tetapi apabila tengok ni, kalau dikehendaki Allah Ta'ala menyampaikan hambanya kepadamu, ya, maka dipalingkan. Tak diguna bila majhul, dipalingkan, bukan kita paling. Hakikat dia yang pusingkan. Demikian itu, ya, semua benda tu dipalingkan oleh Allah SWT. Maka selamatlah insan tadi. Ya, kalau dia nak selamat, maka dia sendiri akan memalingkan. Rahmat, maka rahmat kerja kita apa? Nak tarik rahmat. Nak tarik rahmat dengan apa kan? Amal salih la inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Tuhan memihak, walaupun dia punya hakikat, tapi sebab dapat rahmat biasanya apa? Yang kita buat tu janji dia. Sebab kita buat, kita beramal salih, insya-Allah dapat, kan? Tarikan daripada dia. Tapi amal tu salih lah. Ya, amal tak salih, amal salih apa? Keluar daripada diri kau. Itu amal salih.
Kita tak nampak diri kita baru bersih, baru diiktiraf. Kalau kita buat amal banyak tapi masih nampak kita lagi, itu tak salih panggil, dan amal tu bercampur lagi yang jelas. Ya, ada syirik khafi lagi yang jelas, tak bersih lagi. Ya. Tetapi apabila dikehendaki Allah Ta'ala menyampaikan hamba kepadanya, maka dipalingkan demikian itu semua tu. Ya, seperti bahawa dizahirkan dalamnya dia apa? Daripada segala sifatnya. Jadi dia tadi terpandang dia, bila Tuhan nak tarik dia, Tuhan pusing kalbi dia, menghadap dia. Bila menghadap dia lebur yang lain dan ya, tak ada dia. Anta ma'al aqwan ma lam tusyahid al-muqawwin. Kamu ditambah dengan makhluk, serta makhluk yang kamu diikat selama kamu tak musyahadah dengan dia. Tapi bila dia nak sampai, dia pusing kan, dia pusing kalbi kita menghadap dia, habislah. Bila menghadap dia je, habis yang lain, lebur yang lain kan. Lebur di mana? Qalban, dalam hati kan. Ya, luar je biasa kan. Buat wali kita nak kenal ni bayar, luar ni dah kita je. Dia pun tak tunjuk lagi, dia tutup ada kan. Ya. Sebab bila ada kena kita masyhur dia, nur dipadam kan. Nur mak lipat akan padam. Kalau ada kena kita dengan orang, supaya kita terkenal, supaya kita dikenal orang, habis padam kan. Dia nak kita dengan dia je, mau dibersih. Ya, kama la yuhibbul al-amalul mushtarak, la yuhibbul al-qalb mushtarak. Sebagaimana Tuhan tak nak amal tu disyirikkan, begitu juga hati kita dia tak nak sekutu lain. Ya, dengan dia kan. Tapi oleh kerana dia amalan qalbi, maka siapa yang nur qalbi terang, dia nampak lah. Ya, kalau kita nur tak terang, kita tak kenal wali. Ya, sebab kita tak guna pandangan dalam, kita guna pandangan luar je, kenal orang luar je lah. Tapi kalau dia pandangan dalam dia terang, macam Nabi sebut. Ya, iaitu apa? Ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut kamu akan firasat kandungan orang yang mukmin kamil. Dia pandang dengan nur Tuhan, nurul kashfin, nur musyahadah, nur kasyaf tu terbuka. Pum. Ya. Dan segala nu'ud, segala sifat dia yang meraibkan demikian itu. Mana bila tajalli dia sifat dia, tenggelam sifat makhluk. Dia tajalli asma' dia, tenggelam asma' makhluk. Tajalli apa mana? Pembukaan. Tajalla, dibuka. Dibuka mana? Di kalbi. Ya. Bukan dibuka luar, dan dibuka di kalbi kita. Keperasanan hati kita ni. Ya, dia tarik kuat. Allah. Sehingga nu'un dan mengaibkan daripadanya segala sifat hambanya. Ketika tenggelam saja, dibuka. Mau dibuka, ada al-sayl filai la yakun illa ba'dan fana. Berjalan Tuhan takkan mula melainkan di fana. Dibuka sam, dia rasa berlazat dia dengan Allah SWT. Allah. Dan adalah demikian itu alamat atas kasihnya baginya. Kalau dibuka tu tanda Tuhan kasih. Ya. Mana dalil? Tu hadis sahih. La yadul abdu yataqarrabu ilaihi bil nafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sama allazi yasma'u. Tu hadis sahih. Sentiasalah hamba tu mendamping diri dengan aku dengan amalan sunat sehingga aku kasih. Ni, bila aku kasih apa? Akulah pendengar, dia mendengar dengan aku. Itu syarat fana. Lenyap dengan dia rasa semua dari dah gerak dia Tuhan. Itu tanda kasih. Dia kalau ibadat sampai kita matikan pandangan kita terasa dia, itu makna dia termasuk dalam golongan yang dikasihi oleh Allah. Sebab Tuhan beri benda tu, bukan dia punya. Tuhan gerakkan dia. Ya, tempat dalam nur kalbi dia memandang, maknanya kepada hadrat atau asma' dia ke, awsaf dia ke. Seperti yang diisyaratkan kepadanya dengan katanya dalam hadis yang sahih, apabila telah kasih aku akan dia, maka adalah aku mendengar. Ni hadis dia ni. Hadis sahih tadi. Apabila telah aku kasih, fa iza ahbabtu, bila aku kasih dia, maka adalah aku pendengar yang mendengar dia dengan dia. Dia mendengar dia dengan Allah Ta'ala. Dan penglihatnya, dia melihat dengan dia. Dan tangannya memalu dengan dia. Dan kakinya berjalan atasnya. Dan tatkala demikian itu, maka tiadalah baginya iradah. Ya, dia bercakap, dia mendengar, dia bercakap, ya, dia bergerak, dia memalu, dia muka bergerak, hal semua sekali dengan Allah. Ya, kun ma Allah. Ya Karim. Ini semua benda pun dan syuur, keperasanan qalbi kita ni. Apa tahu dia nak olah lebih benda ni. Dia tak akan berjejak. Bila zauq, dia tak akan jejak 1000 muka surat kita buat tekstil, tak berjejak. Dia benda zauqi. Bila zauqi, dia nak buang zauq, buang qalbi kita, riadah, buang rasa dengan makhluk, baru diizin kita masuk. Ya, tu.
Dan terkala demikian itu maka tiadalah baginya iradah. Dia dah tenggelam tentang ada iradat. Itu maksud di iradat sini maksud apa? Apabila bertemu dipandang dengan iradatullah, tenggelam iradat dia. Dan tiada ikhlas melainkan ikhtiar Tuhannya dan iradatnya, sehingga dia berasa gerak dia dari Tuhan. Itu kalau dia cakap tu pum jadi tu. Orang bila tambah makan tahap ini, kalau dia cakap dia kun fayakun, jadi. Tu ada sahabat saya tu orang dak Johor ni. Syamsul Rijal nama dia tadi. Badan dia besar. Dia duduk masa dengan ngaji pondok. Dia tak mengaji kitab Arab, dia mengaji kitab Jawi je, tapi dia beramal kuat. Dia ikut apa? Zikir dekat Kaabah. Tahu tak Haji Daud? Jadi dia dapat mimpi. Mimpi dia ni ditafsirkan, diminta tafsir oleh semua tok guru pondok. Tok guru tafsir sama je. Tok kata mimpi ni paling kurang orang tu wali kecil, paling kurang. Mana dia jejak makan wali dia. Dia cakap dia lah, dia senyap je. Satu hari dia pergi Melaka, dia singgah pondok Tuan Guru Haji Wahid. Tuan Guru Haji Wahid kata, Samsul Rijal, kau tunjuk pokok tu, kau kata tombang pokok tu. Mu'alim dekat dengan dia, Rijal, kau tunjuk pokok tu, kau kata tombang ni, tombang pokok dekat dia. Tapi tak cakap dia senyap kan. Mana dia sampai makam ni, kun fayakun. Bukan kun fayakun yang kita maksud dengan Tuhan tu lain. Kun fayakun di segi martabat para awliya, maknanya apa dia kata je Tuhan luluskan, apa dia kata je Tuhan luluskan. Sebab apa? Sebab jadi itu. Sebab tu dia mendengar dengan dia, dia bercakap dengan dia, dia bergerak dengan dia kan? Kita nampak bergerak kita dengan kita berjalan, kita rasa kita lagi betul tak jejak lagi kan, hijab ada. Dia bila matikan dengan dia je baru dia dapat benda tu. Dia kata tombang kan. Kita takut tombang, dia berdiri nanti. Habis dia ni makan kun fayakun lagi. Sebab awwalut tariq funun, wa awwal tariq junun, wa awsatuha funun, wa akhiruha kun fayakun. Tu kan Sidi Ahmad Idris. Awwalut tariq junun, awal-awal tarikat orang akan kata gila. Hoi, dia ni apa zikir tak berhenti gila sampai orang kata gila. Sebab tentu dengan hadis Nabi kata aksiru min zikrillah hatta yakunu munafiq anahum muraun wa fi riwayatin anahum majnun. Kau kena banyak zikir sampai orang munafik kata engkau riak, sampai orang munafik kata engkau gila. Baru dia kata engkau termasuk orang yang zakirunallaha katsira, yang menyebut Tuhan banyak. Kalau orang munafik kata engkau dengan aku sama, wa ila qalilah, dia tak sebut Tuhan melainkan zikir. Engkau sama aku lain sama, yang malah zikir. Kena banyak sampai betul-betul maknanya tempat tu dia pertengahan dia wa awsatuha funun. Ni dia wa awsatu, pertengahan dia akan fana. Sebab mengalami makan fana. Tapi bila ada pembukaan, dia punya apa, iskun, asyik takkan hasil melainkan dengan halawah takkan hasil melainkan dengan kasratu zik. Itu kaedah dia. Istighal dia akan membawa kepada apa, lazzatu zik. Lazzatu zik dia akan membawa kepada apa, itulah rindu. Bila rindu, fa iza asyikani wa asyitu rafa'tul hijab. Bila dia asyik aku asyik. Mana aku asyik, mana aku balas keasyikan dia tadi. Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Dia buka hijab ni terjadi. Bila terjadi tu jadi dan apa dia kata sab Tuan buka. Apa dia kata Tuan luluskan. Itu makam kun fayakun. Maka adalah pada ketika itu sampai kepada Allah Ta'ala dengan apa, dikurniakan Allah, bukan kita punya, semua dia punya tu, kepadanya dengan apa, fadlinya, kurniaan dia dan karim limpah kurniaan dia. Tiada dengan suatu daripada hamba kepadanya. Jaga ni besar ni, jangan terasa sekali-kali kita rasa semua terdatang pada kita. Jangan matikan semua minallah billah ilallah, dari Allah dengan Allah kepada Allah, baru dia selamat. Dan daripada ikhtiar dengan amal, maka maha suci yang mengurniai atas orang yang dikurniakan dia, dikendaki tadi dengan sesuatu yang dikendaki dia. Habis kemudian dia kata, dan kata syair ini, laula jamilus satri lam yakun amalan akhlan lil qabul. Masya-Allah. Lagi hebat tuan ni, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya Allah sallallahu. Fa inna khairan kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanallah.